kalau formulanya simple sahaja, F itu akan bersamaan dengan M jisim darabkan dengan A, iaitu pecutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan cuba untuk memahami mengenai daya. So dalam tingkatan 2 sebenarnya awak dah belajar mengenai daya ni. Daya ni adalah sejenis tolakan atau tarikan yang dikenakan kepada objek. Cuma dalam tingkatan 4 ni kita akan cuba untuk belajar dia punya formula jugalah. So kita ambil satu objek. So objek ini contoh dia ada satu objek. So apa yang berlaku kepada objek ini? Objek ini dia mempunyai, contoh kita nyatakan dia mempunyai jisim sebanyak 10 kilo. Dan kemudian kita akan kenakan daya kepada objek ini untuk menggerakkannya. Baik, jadi maksudnya bila dia dikenakan daya, maksudnya dia akan bergerak dengan satu gerakan tertentu dan mempunyai pecutan yang saya panggil sebagai A. Jadi maksudnya kalau awak ada dua benda ni, jisim awak memang adalah kalau dah nama objek kan. So kalau ada pecutan, maksudnya dia akan ada daya di sini. So kita akan cuba untuk relate di antara dua benda ini, tiga benda ini sebenarnya, F, M dengan A. So kalau contoh kita ada daya F, kita tengok dahulu hubungannya dengan M. Apa hubungannya dengan M di sini M itu adalah dia punya jisim. So kalau kita fikirkanlah, so kalau awak ada pertambahan jisim lah, contoh kalau awak tolak troli kan, makin banyak barang yang awak ada dalam troli tersebut, makin berat dia punya, makin besar dia punya jisim, dan kemudian apa yang berlaku adalah awak akan mengenakan banyak daya untuk menolak troli tersebut. So, jadi di sini bila jisim awak bertambah, apa yang berlaku kepada daya yang awak perlu kenakan terhadap troli tersebut, daya itu pun akan bertambah. Jadi semakin bertambah jisim, semakin bertambah juga daya yang awak perlu kenakan. So, apa yang kita boleh katakan di sini adalah hubungan di antara daya dan juga jisim adalah berkadar langsung. Semakin banyak jisim awak, maksudnya semakin banyak juga daya yang perlu dikenakan terhadap objek tersebut. Okey, itu yang pertama. Untuk yang kedua, contoh kita nak tengok apa pula hubungan di antara F dan juga F iaitu daya dan juga A iaitu pecutan. Okey, jadi contohnya di sini kalau saya contoh saya tambahkan daya, saya tolak dengan lebih kuat kan kotak ni. Saya tolak dengan lebih kuat, mestilah pecutan dia pun akan bertambah juga. Jadi, apa yang kita boleh perhatikan di sini, semakin bertambah awak punya daya, semakin bertambah juga awak punya pecutan. So, di sini pun saya boleh nyatakan bahawa hubungannya sebagai F, iaitu daya berkadar langsung dengan pecutan A. Baik, jadi di sini saya akan terus ringkaskan untuk formulanya pula. So, kalau formulanya simple sahaja, F itu akan bersamaan dengan M jisim darabkan dengan A, iaitu pecutan. Ataupun saya tulis penuh di sini Saya nak tulis penuh di sini, saya tulis sebagai daya bersamaan dengan jisim darabkan dengan pecutan. Okey, jadi sekarang ni saya boleh terus gunakan maklumat ini untuk menjawab soalan inilah. So, saya tengok dahulu maklumatnya di sini. So, kita ada satu objek berjisim 10 kilo. Saya dah tulis di situ. Ini 10 kilo. M sama dengan 10 kilo. Dan kemudian, jika objek itu mecut secara seragam daripada 2 meter per saat ke 10 meter per saat dalam tempoh 5 saat, tentukan nilai F-nya. So, di sini saya dah ada jisim. So, saya perlu tahu berapa dia punya pecutan tersebut. Okey, jadi maksudnya saya tulis dahulu maklumat ni dalam bentuk simbol. 2 meter per saat tu adalah sejenis hal laju, 10 meter per saat pun adalah sejenis hal laju, cuma ada perbezaannya di situ sebab dia datang daripada 2 meter per saat dahulu kemudian jadi 10 meter per saat. Apa yang saya boleh tulis di sini, 2 meter per saat saya akan tulis sebagai hal laju awal, iaitu simbolnya adalah U, sama dengan 2 meter per saat. Okey, yang kedua saya ada 10 meter per saat, hal laju juga, tapi hal laju akhir saya tulis sebagai V dan nilainya adalah 10 meter per saat. Dan kemudian tempoh masa adalah sejenis masa. So, simbol untuk masa adalah T.
Jadi di sini saya dapat 5 saat. Baik, jadi di sini sekarang ni apa yang saya perlu cari adalah saya perlu cari berapa dia punya A. So ini sebenarnya berkaitan dengan persamaan gerakan. Kalau awak tak ingat lagi mengenai persamaan gerakan, awak boleh rujuk pautan yang saya akan sediakan di atas ini yang menunjukkan kepada pengenalan kepada gerakan lah. Baik, tapi kalau awak dah tahu, saya teruskan sahaja. Ini jadi maksudnya saya boleh cari A dia dengan menggunakan formula B tolak dengan U bahagikan dengan T. Jadi di sini saya akan cuba substitute dia punya nilai. Jadi nilai dia di sini V adalah bersamaan dengan 10. Simple saja. Lepas tu substitute yang lain tu lah. Dan kemudian unit bagi 10 dan 2 itu sama, meter per saat. Dan unit bagi 5 adalah saat. Jadi di sini bila saya guna kalkulator boleh sini 10 tolak 2 bahagi dengan 5, saya akan dapat nilainya bersamaan dengan 1.6. Dan kemudian meter per saat dia bahagi lagi dengan saat, jadi maksudnya saat tu dibahagi 2 kali. So saya dapat meter per saat kuasa 2. Okey, di sini kita dah dapat dia punya pecutan A dan kita dah dapat dia punya jisim. Jisim memang kita dah dapat tadi lah. Jisimnya bersamaan dengan di sini 10 kilo. 10 kilogram darabkan dengan pecutan 10 kilo. 10 kilo darabkan dengan pecutan bersamaan dengan 1.6 meter per saat. So just saya buat saja, ini simple saja, tak perlu guna kalkulator. Kalau nak guna kalkulator juga gunalah. Okey, jadi ini 10 darab dengan 1.6 saya dapat 16 Newton. Di sini nilai dia.